Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu lagi dalam sesi sembang santai kita. Dan Alhamdulillah hari ni saya baru lepas je training internal audit untuk IMS, ISO 45000 dengan ISO 14000. Okay, in-house course online. Maaf kerana suara dah habis hilang dah. Ya tahulah, saya ni kalau training is my passion, especially bila topik berkaitan dengan orang kata audit, topik berkaitan management system, topik berkaitan komunikasi, leadership, dan juga psychology, habitual safety. That is my passion. That is my passion. Passion. Ada cakap passion kan penyakit pesakit pula. Okay, that is my passion. Betul? Because I believe that bila kita buat sesuatu daripada hati, kita buat sesuatu dengan keseronokan, peserta sendiri dapat rasa kenikmatan dia. Peserta sendiri dapat rasa orang kata enjoyment dia. Dan I believe that mereka yang bersama juga dapat rasa apa dia? Kelazatan dia. Dah level lazat pula. Faham tak? Alhamdulillah juga sepanjang 2 hari kita juga dah berkongsi bagaimana untuk menjadi seorang auditor yang excellent, bagaimana nak menjadi seorang orang kata auditor yang memberi impact kepada organisation, bagaimana nak memperbaikikan komunikasi kita, bagaimana nak memperbaiki karakter kita, cara kita bertanya soalan, betul? So perkara-perkara tu menjadi asas kepada seorang auditor yang cemerlang. Kerana macam biasa, kalau saya buat training ataupun buat coaching and mentoring, saya tak akan bagi anda 100%. Okay, betul? Siapa yang pernah attend, anda tahu bagaimana rasa dia. Kerana apa? Saya minta maaf, saya tak akan bagi 100%. Kerana apa? Kalau saya bagi 100%, apa yang tinggal untuk saya? Betul? Tapi anda akan dapat 300% daripada apa yang saya akan kongsikan. Anda akan dapat orang kata pengalaman, ilmu, perkongsian yang saya ada sepanjang lebih daripada 20 tahun dalam bidang safety ni. That's why bila kita belajar, bila kita mendapat sesuatu ilmu, ilmu itu mesti memberi manfaat kepada diri kita. Ilmu itu mesti boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang paling penting sekali, sesuatu ilmu yang bagus, ilmu yang ada pada impact, dia akan beri manfaat dan juga memberi nilai pada diri kita dan orang lain. Ingat, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat pada orang lain. Dengan satu huruf ilmu, maybe dengan secubit ilmu yang you dapat, dengan sedikit pengalaman yang saya kongsikan, kemungkinan ianya boleh menjadi kebaikan untuk anda. Betul? Kerana saya yakin zaman sekarang ni anda tak perlu belaga dinding lagi untuk membuat sesuatu. Anda tak perlu orang kata bertungkus lumus lagi untuk just try and error. Kerana apa? Always remember, dalam dunia sekarang ni kita kena belajar try and adjust. Apa dah? Try and adjust. Tulis kat bawah tu, try and adjust. Kerana saya yakin apa pengalaman yang anda telah alami, ada orang lain yang pernah alami. Apa orang kata kesusahan yang anda alami, tidak ada yang tak pernah ada orang lain. Orang lain juga pernah alami. So that's why amat penting untuk kita belajar daripada pengalaman orang lain. Penting untuk kita meningkatkan ilmu kita, nilai diri kita. Dan kita dapat menambah nilai pada orang lain. Betul? So therefore, alhamdulillah, walaupun suara ni dah hilang sikit, okay, tapi masih bersemangat untuk berkongsi. Kerana macam saya bagi tahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat pada orang lain. Dan lebih ramai kita beri manfaat, insya-Allah ianya lebih bermakna. Sama juga orang safety, betul? Sebagai safety practitioner, tugas kita juga berkongsi. Tapi kalau kau tak ada ilmu, kau tak ada pengetahuan, kau tak ada skill, macam mana kau nak sampaikan dengan bagus? Faham? Okay? Ni pakai ilmu pisau kontut. Dah lah kontut karat pula tu. Dah karat tumpul pula tu. Betul? Dah tumpul belagak pula tu, tak nak belajar. Tahulah kau dah renew green book dekat 5 kali dah. Betul? Tapi ingat, asli banyak lagi benda yang
kita kena pelajari untuk kita perbaiki. Saya sendiri pun masih dalam proses pembelajaran. Setiap kali training akan ada pembelajaran yang saya akan orang kata dapatkan. Contohnya ada setengah-setengah training tu yang saya conduct, participant tu datang daripada orang kata gap yang besar. Daripada level management, contohnya daripada level yang tinggi, GM level, sehingga kepada orang kata kerani punya level. You bayangkan dalam satu kelas yang ramai, dia punya daripada GM punya level, senior level, management, sehingga kepada level kerani, ataupun orang kata clerk. So therefore, gap tu besar. So bagaimana nak mengadaptasi pada training tersebut? Bagaimana anda mengadaptasi kepada orang kata suasana tersebut amat penting. Kalau tidak, training kita akan jadi very dull dan membosankan. Okay? So therefore, pada semua safety practitioner, always remember that kita kena pelajari untuk meningkatkan nilai diri kita. Kita perlu belajari untuk meningkatkan nilai skill kita. Dengan bagaimana? Dengan belajar. Dengan apa? Dengan mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman orang lain. Okay? So therefore, insyaAllah malam ni kita akan berkongsi satu perkara yang best. Apa dia? Satu perkara yang best. Dan satu perkara yang menjadi masalah ataupun cabaran kepada semua SHO. Apa dia? Apa sebab orang tak ikut cakap kita? Apa sebab arahan yang kita beri kadang-kadang orang tak ikut? Dan juga apa sebab kadang-kadang mereka menolak orang kata pendapat kita ataupun sesuatu yang kita cadangkan. Kerana apa? Amat penting untuk kita menguasai ilmu psikologi. Tulis kat bawah itu. Psychology is the power to control. Apa dah? Power to control. Kerana apa? Communication is the power to connect. Leadership is power to influence. And psychology is the power to control. Tulis kat situ. Okay, saya selalu ulang benda ni supaya anda tahu. Kita kena belajar power-power ni. Bukan nak jadi Power Rangers. Tapi kita ada sedikit kawalan terhadap orang lain kerana kita ada sedikit ilmu. Boleh? Tulis kat bawah tu. Apa dia? Leadership is power to influence. Communication is a power to connect. And psychology is power to control. So that's why malam ni kita akan share sedikit on psychology. How dengan cara kita memahami orang lain, dengan kita memahami orang kata sebab orang lain begitu, kita boleh tahu strategi dia, macam mana kita nak approach. Nampak? Sesi yang lepas saya dah share dah. Why people reject atau why people don't want to follow what we said. Apa sebabnya orang tak nak ikut apa yang kita cakap. Saya pun dah share juga. The technique and method, give people what they want, we will get what we want. Dan kita dah share juga apa yang people want. So that's why bila anda buat safety program, anda buat safety punya induction, bila anda buat sesuatu program dan juga tentang safety, give people what they want. Okay? So that's why belajar dan dapatkan ilmu yang terkini. Boleh? Okay. So seterusnya kita akan share pada malam ni on salah satu sebab why people don't follow what we say. Okay, siapa yang nak bagi tahu? Saya nak. Okay, bagi tahu saya nak. Okay, good. Dan saya akan share nanti. Boleh? Okay, good. Okay, sebelum tu kita tengok dulu siapa yang ada malam ni. Alhamdulillah. Okay, good. Okay, kita ada Iskandar. Apa khabar Iskandar? Waalaikumsalam Iskandar. Sihat? Alhamdulillah. Kita ada Jacqueline. Jacqueline, apa khabar Jacqueline? Okay. Hello everyone. Salam excellent Jacqueline. Surashan. Selamat malam Surashan. Stay excellent Okay, very good. Stay excellent. Haizi, apa khabar? Salam. Waalaikumsalam Haizi. Wan Sufian. Apa khabar Sufian? Okay, boleh tak Tuan conduct program Syashik? Okay, at this point of time, saya tak qualified lagi untuk Syashik, tapi saya qualified untuk ajar Syashik auditor. Okay, on that part. Okay, assalam, stay excellent, bagus. Azizul, apa khabar Zul? Sihat Zul? Okay, kita ada juga Airul Nizam, apa khabar Nizam? Orang Nayosh, sihat orang Nayosh? Okay, lama kita tak ke Nayosh dah. Yelah PKP ni sambung pula PKP sampai bulan depan.
Okay, dapatkan. Tapi Alhamdulillah, kita ada banyak program online. So, please join us. Dapatkan ilmu walaupun secara online. Betul? Online pun dah terangkat dah. Baru kau tahu. Okay, good. So, Zizul, Waalaikumsalam. Sihat orang kat Kulim? Okay, good. Syarul, apa khabar Syarul? Sihat? Alhamdulillah Syarul. Kita ada Vini. Hai Vini. Stay excellent. Dan kita ada Rashwan. Apa khabar Rashwan? Sihat? Okay, bagus. Dan insyaAllah malam ni kita akan share what next. Always remember that. Bila kita buat safety, kita kena strategikan teknik kita. Bila kita buat safety punya program, kita bukan buat program membabi buta. Ia mesti ada pengisian dan ia mesti ada impact dengan strategi yang betul. Kenapa? Kita deal dengan manusia. Program kita melibatkan manusia. Faham saya? So, bila program melibatkan manusia, anda kena ada ilmu berkaitan manusia. Macam mana saya share? Tulis kat bawah tu. Communication is power to connect. Leadership is a power to influence. And psychology is the power to control. Okay, tulis kat sini. Tulis. Ada yang tak tulis lagi ni. Okay, good. So, seterusnya kita akan belajar ada ilmu psikologi. Okay, how to control people. Faham tak? Ini bukan kita control macam control askar tu. Faham tak? Okay, but kita control on psychology approach. Kenapa? Bila kita tahu ilmu tentang psikologi, kita tidak mudah untuk frustrated. Kita tidak mudah untuk rasa kecewa. Kerana kita tahu kita ada banyak senjata yang kita boleh gunakan. Kita ada banyak alternatif yang kita boleh gunakan. Kita ada banyak option yang kita boleh fikirkan untuk improve the situation. Kerana apa? Kita faham the concept of psychology. Apa dia? The meaning of communication is the feedback that you get. Okay? So that's why kita kena belajar untuk apa? Try and adjust. Apa dia? Macam ni apa dia? Try and adjust. So jangan try and error. Bila anda try and error, takut anda frust nanti. So try and adjust. Okay? Okay, good. Ada yang tanya, will join Tuan for 42,000. Okay, bagus. Bini, power to influence. That's why kena belajar the ilmu on leadership. Betul? On that part. Okay, good. So next, let me share with you. Okay, apa salah satu sebab manusia tidak ikut apa yang safety arahkan, apa yang kita katakan? Ini penting. Okay, kerana apa? Bila kita tahu apa sebab dia, kita boleh strategikan untuk approach dengan lebih bagus. Kita boleh strategikan untuk menggunakan senjata yang betul. Kita boleh strategikan untuk menggunakan, orang kata, pendekatan yang berbeza. That's why saya selalu bagi tahu. Bila you deal dengan finance director, finance manager, different approach dia. Bila kita deal dengan project director, project manager, lain approach dia. Bila kita deal dengan manager, management level, lain approach dia. Bila kita level dengan worker level, betul? Kita level dengan orang kata executive level, different approach. Itu dipanggil the kepelbagaian untuk kita mendekati manusia. Ataupun dalam bahasanya dipanggil apa? Orang Semparangam dia cakap apa? Varieties. Tulis apa itu? Varieties of tools. Varieties of approach. Varieties of options that we use. Faham tak? Dah guna bahasa Semparangam lah pula. Okay, good. Sambil-sambil tu jangan lupa pula love and like and share kat kawan-kawan kita supaya beri manfaat. Okay, good. Sambil-sambil tu tolong sambil dengar ni, tulis note dekat bawah tu. Okay, take note apa yang saya sampaikan ni. Apa poin-poin penting, tolong tulis kat bawah tu. Kerana apa? Kemungkinan tulisan anda tu beri manfaat kepada anda dan kawan-kawan. Dan selain daripada tu juga, tolong share dekat grup-grup lain. Share juga dekat grup-grup safety anda. Supaya apa? Ianya boleh beri manfaat. Dan jangan lupa love dengan share kat situ. Love lah sikit. Alamak, kedekut lah korang ni. Okay, good. So next. Okay, yang seterusnya. What reason dan apa sebab orang tak ikut apa yang kita beritahu? Okay, sebab yang semalam kita dah cover 1, 2, 3, betul? Siapa yang telah tinggal kapal tu, you boleh tengok apa sebab dia. Sebab yang seterusnya adalah they are in the wrong position or role. Apa dah? They are in the wrong position or role. Okay, tulis kat bawah tu. Okay, salah satu sebab kenapa orang
don't do what they are being told, adalah disebabkan they are in the wrong position. Kerana apa? Kemungkinan wrong selection, kemungkinan competency issues. Kerana apa? Kadang-kadang bila kita meletakkan seseorang tu di situ, dia mula-mula akan rasa terpaksa. Dia akan mula-mula rasa benda tu adalah sesuatu yang tiada kepentingan pada dia. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Ini biasanya berlaku dekat dalam safety committee. Apa dah? Safety committee. Siapa yang ada safety committee kat sini? Bagi tahu. Bagi tahu. I have safety committee. Good. So, bagus. So, bila ada safety committee, kadang-kadang orang ni bila dilantik masuk dalam safety committee, dia akan rasa terpaksa. Dia akan rasa, alamak, aku pula yang dipilih ni. Faham tak? So, indirectly, they feel that they are in the wrong position. So, itu menyebabkan mereka kadang-kadang malas nak datang meeting lambat. Kadang-kadang bila dalam program safety pun mereka tak nak terlibat sangat. Faham tak? So, that's why bila safety committee rasa they are in the wrong position or role, they cannot give the maximum contribution. So, bila keadaan macam ni kita faham there is a competency issues, there is a selection issues. So, that's why apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bantu untuk dapatkan support balik ataupun memperbetulkan keadaan? Yang pertama, during the selection, kita boleh buat profiling. Apa dah profiling? Kenapa? Biasanya safety committee adalah orang yang suka melibatkan diri dengan orang. Itu penting. Kalau anda dah ada calon-calon dia, lagi bagus. Propose pada top management ataupun management of the department. Faham tak? So that number one, profiling. Kedua juga is penting untuk anda melatih, train safety committee dengan betul. Train safety committee untuk program-program yang ada impact. Train safety committee untuk program-program yang boleh menukar cara mereka berfikir. Itu penting. Memanglah banyak training. Memanglah banyak trainer, pelbagai-bagai trainer ada. Betul? Ada training yang kau datang, tidur bangun 5 kali pun training tak habis-habis lagi. Betul? Dan orang rasa terpaksa je datang training tu. Tapi ada juga training yang ada impact. Ada juga training yang bagi turn around kepada kepala otak tu. Ada juga training yang akan membina motivasi and empowerment and put back on the right path. Itu penting. So that's why if they are in the wrong position, they will not contribute maximum. So as a safety practitioner, you kena belajar untuk turn around mereka dengan increase the competency, buat training-training yang ada impact, pelajari teknik-teknik untuk empower mereka, motivate mereka, coach mereka. Itu penting. Dan amat penting juga, maybe 2 tahun sekali, dapatkan sedikit bajet. Sama ada anda boleh beri mereka training internal yang ada impact, ataupun anda bawa mereka keluar untuk recharge bateri. Penting kerana apa? Mereka yang in the wrong position ni, mereka akan ada inferiority complex. Mereka akan ada pertengkaran dalam kepala otak ni, kerana ini bukan kerja aku, ini bukan kerja hakiki aku kena paksa oleh department, aku terpaksa lah buat. Nampak tak? So that is where they have a mental block. So therefore, sebagai orang yang faham psikologi, strategikan. Sama ada, macam saya beritahu tadi, pertama buat profiling. Kedua, naikkan kompetensi dia, hantar dia pergi training untuk beri dia kesedaran, betulkan kepala otak ni, faham tak? Adjust kenapa dalam kepala otak ni. Dan last but not least juga, bagi mereka empowerment and motivation untuk buat sesuatu dengan lebih baik. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena faham, semua orang nak sihat, semua orang nak selamat. Tulis kat situ, tulis kat bawah tu. Semua orang nak sihat, semua orang nak selamat. Tapi cabaran dia, bagaimana kita berjaya meletakkan kepentingan itu dalam kepala otak dia. Itu cabaran kita. That's why it's not our job to make them safe. It's our job to influence them to save themselves. Tulis kat situ.
It's not our job to save others, but it is our job to influence others to save themselves. Ingat on that part. Okay? Always remember that. Kalau kita nak menyelamatkan orang, penat kita. Kalau orang tu sendiri tak nak menyelamatkan diri dia. Orang tu sendiri yang ada ignorance and rejection dalam diri dia. Okay? Always remember that. Okay, boleh? So, always remember, sebagai manusia, kita boleh membantu orang lain untuk berubah. Tetapi, kita tidak mampu untuk merubah seseorang. Kita hanya bantu dia untuk membuat keputusan dia merubah diri dia. Okay, on that part. Okay, good. So, I hope that kita belajar sesuatu malam ni. Ingat, leadership is the power to influence. Communication is the power to connect. And psychology is the power to control. Okay? So, always upgrade this particular knowledge. Dan Alhamdulillah, kepada mereka yang dah dan memilih untuk join hujung bulan ni, kita ada IOP, Intensive OS Professional, 3 hari, 15 EP. InsyaAllah saya akan berkongsi advance apa dia leadership, apa dia communication, dan apa dia psychology. Dan kita akan belajar sedikit advance tentang habitual safety. Okay? So, Alhamdulillah yang dah register, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa ujung bulan ni untuk recharge. Siapa yang belum, saya doakan anda dapat ilmu-ilmu yang boleh membawa anda ke level yang seterusnya. Okay? So, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? Okay, see you tomorrow. Bye.